Bila turun je jenazah tu, hadap je muka ke kiblat. Hadap je muka ke kiblat. Dengar terus. Telinga kita ni, bawah telinga kita ni, dengar terus. Tanah tu mula cakap terus. Selamat datang, wahai hamba Allah. Sekejap lagi kamu akan lihat bagaimana aku akan lakukan pada kamu sebentar lagi. Kita seorang je dengar, orang lain tak dengar. Bangun tanah depan muka kita ni. Orang buka muka kita ke, orang tak buka ke, bangun tanah depan muka tu. Nampak terus hujung kaki kita ni berdiri dua orang malaikat muka dan nakir, warna hitam kebiru-biruan. Orang tutup je liang lahat kita, tutup je liang lahat kita ni. Tiba-tiba berdiri dah malaikat muka dan nakir depan muka kita. Orang tutup liang lahat kita ni, bunyi tanah-tanah yang turun tu sampai pagar lutut je. Sampai pagar lutut tu, tiba-tiba mulut disebut kali yang tiga apa dia? Qala rabbirji'un, Tuhanku, berilah peluang untuk aku kembali hidup di atas dunia, ya Allah. Tuan-tuan, orang Kepong ni, orang kawasan Masjid Al-Faizin ni, jangan seorang pun jawab soalan. Jangan seorang pun yang sebut kalimah ni. Minta supaya hidup balik. Qala rabbirji'un, Tuhanku, berilah peluang untuk aku kembali hidup di atas dunia. Kenapa nak hidup atas dunia? La'alli a'malu salihan fi ma tarak. Kalau aku boleh hidup balik di atas dunia, aku nak buat balik amalan salih yang aku tertinggal dahulu, ya Allah. Tuan-tuan, saya nak sebut ada tuan-tuan, bila sebut je begitu, malaikat jawab terus. Allah kita ni, bila dalam kubur tu minta dengan Allah nak hidup, malaikat bagilah peluang sekali nak hidup malaikat. Sekali je nak hidup malaikat. Malaikat jawab terus, kalla, jangan harap kamu boleh hidup balik. Innaha kalimatun huwa qailuha. Mulut je sebut nak hidup, nak hidup. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sedangkan di belakang kamu mulai saat ini, kamu akan melalui saat barzakh sampai kamu dibangkitkan balik di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Tuan-tuan, daripada sinilah kita kena tanya, sebenarnya apa benda yang kita tertinggal atas dunia, yang tak sempat kita buat ni. Ni yang saya nak sebut sikit malam ni. Ada 2-3 perkara yang kita tak sempat nak buat. Tuan-tuan buat checklist ni. Dalam hidup yang pertama, dalam hidup ini kita tak perlu kejar pun harta biar banyak, tak perlu kejar pun jawatan yang besar, tak perlu pun dapat yang lain. Tapi yang perlu dapat, yang pertama, hidayah yang datang daripada Allah. Yang ni yang pertama yang mesti dapat. Sepanjang kita hidup atas dunia ni, tolong dapatkan hidayah. Dapatkan hidayah. Hidayah ni maknanya bimbingan Allah. Allah bentuk diri kita. Hidayah. Setiap kali mana kita solat, mulut kita akan sebut ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tolong bimbingkanlah kami ke jalan yang lurus, ya Allah. Hidayah ni penting, tuan-tuan. Tuan-tuan dapat datang malam ni kerana hidayah Allah. Kalau tidak kerana hidayah Allah, tuan-tuan tak datang malam ni, tuan-tuan. Hidayah Allah je. Boleh jadi ada yang duduk sama dengan kita malam ni kan, dia tak terfikir langsung dia nak duduk dalam majlis ilmu malam ni. Dia kata, saya datang tadi nak sembahyang maghrib je, tapi dengar ustaz nak ceramah, saya duduk sekejap. Ni kenapa? Hidayah Allah. Allah bimbing. Tak semua orang dapat hidayah Allah. Dalam hidup kita ni, ada orang yang dia tahu ada majlis ilmu, tapi dia tak boleh datang. Kan di kalangan kita, itu dia panggil taufik dalam hidup. Taufik berbeza dengan hidayah. Ada orang dapat taufik, tapi dia tak dapat hidayah. Taufik ni orang tanya, tu di masjid tu ramai-ramai tu ada apa? Dia jawab, ada ceramah. Ceramah siapa? Ceramah Ustaz Ahmad Dasuki misal contoh. Habis tu kamu tak datang? Tak. Kenapa tak datang? Aku tak dapat hidayah lagi, dia jawab. Ni bahasa yang mudah dia sebut demikian. Ni taufik, dia dapat taufik ni, tapi dia tak dapat hidayah. Tak, hidayah ni apa dia? Hidayah ni kita boleh Allah gerakkan tuadan kita. Macam orang tanya, mana Masjid Al-Faizin? Dia jawab, Masjid Al-Faizin, pergi straight, jumpa sebelah kiri, tengok kubah besar warna kuning, tu Masjid Al-Faizin. Tu dipanggil taufik. Orang tanya pada dia, mana Masjid Al-Faizin? Pergi straight, tengok
warna kuning, kemudian nampak menara-menara sikit, itu Masjid Al-Faizin misal contohnya demikian. Dia kata jom saya bawa, saya tunjuk pada kamu. Dia pun tarik kita bawa sampai depan pintu pagar ni, dia tunjuk ni Masjid Al-Faizin. Itu dia panggil hidayah. Hidayah ni maknanya bimbingan. Allah pegang jasad kita, Allah tarik jasad kita buat yang ni dalam hidup. Ni dipanggil hidayah. Contoh yang mudah lagi apa dia? Bangun tahajud malam. Bangun tahajud malam ni semua orang dapat ke bangun tahajud malam? Tak semua. Orang tertentu je yang Allah bagi hidayah je boleh bangun. Di kalangan kita ni, cuba tanya di kalangan kita ni, penting tak penting bangun tahajud malam? Penting. Habis itu kamu betul tak penting? Betul, penting bang. Bila penting? Bila masuk dalam kubur kejap lagi. Bila masuk dalam kubur, lepas pada sesi soal jawab saja oleh malaikat munkar dan nakir tu, kubur berubah menjadi warna hijau yang cantik. Kubur ni berubah menjadi warna hijau yang cantik. Lepas pada dia sebut demikian. Tumbuh rumput-rumput yang warna hijau ni, wangi semerbak. Dia sebut demikian. Lepas pada itu ditanya pada malaikat datang daripada mana ni malaikat? Malaikat jawab terus, ini datang daripada tahajud yang kamu bangun di atas dunia dahulu. Kita pun akan jawab, ya, daripada tahajud. Kita tanya balik, penting kan bangun tahajud? Ya penting. Kamu bangun tak semalam? Bangun tak? Yang kata penting-penting tu bangun? Tak bangun ustaz. Kenapa tak bangun? Tak kunci jam ke? Kunci jam je bangun, saya tak bangun. Kamu tak bangun, kenapa tak bangun? Saya tak boleh bangun ustaz. Kenapa tak boleh bangun? Saya makan banyak sebelum tidur, kekenyangan. Saya tidur malam. Bila saya tidur malam, saya tak boleh bangun. Kita jawab balik, kalau begitu jangan makan sebelum tidur. Dia pun jawab balik, tak makan pun tak bangun ustaz. Dia jawab, makan lagi tak bangun. Kita tanya, kenapa kamu tak bangun? Kan kamu kata tahajud tu penting, bangun tahajud malam ni penting. Sebagaimana kita rasa pentingnya kad penalan, kita simpan. Pentingnya duit, kita simpan. Pentingnya geran tanah, kita jaga elok-elok. Kalau rasa penting, kenapa kamu tak buat? Dia jawab, saya tak boleh bangun ustaz. Kalau kita tanya, kenapa tak boleh bangun? Dia tak ada jawapan. Lama-lama dia jawab, memang keturunan saya jenis tak bangun. Saya jenis memang payah nak bangun. Kita tanya balik, kalau kamu bangun, kamu tahajud tak? Ya, kalau saya bangun, saya solat ustaz. Kita tanya balik, duha, waktu mana kamu sedang bangun, kamu sedang berjalan, kamu solat tak? Tak solat juga. Menunjukkan apa dia? Menunjukkan Allah dah tak sayang pada kamu, sehingga kamu tak dapat hidayah Allah.